Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semalam, ketua-ketua Parti Pembangkang termasuk Pakatan Harapan telah mengeluarkan kenyataan mengulas kenyataan Perdana Menteri yang memberi beberapa pelawaan kepada pembangkang, termasuk status ketua pembangkang sama dengan Menteri Kanan. Dan reaksi pembangkang berjumlah 105, termasuk kenyataan Presiden UMNO jelas dengan spontan menolak pelawaan itu. Sebabnya mengapa? Kita sebagai negara dalam keadaan kebelut dan menghadapi malapetaka wabak COVID-19 sepatutnya menumpukan perhatian bagi menangani masalah ini. Jumlah kematian, jumlah positif COVID-19 itu meningkat dan memang membebankan, memusingkan, dan ramai sahabat handai, jiran, tetangga yang menjadi korban. Tetapi dalam menghadapi soal ini, ia juga berpunca dari kelemahan, kelembapan, kelalaian kerajaan. Dan saya menegaskan berulang kali tentang kelemahan kita memperoleh vaksin yang cukup. Dan saya masih yakin sekiranya kita punya kecekapan, kewibawaan memperolehi vaksin cukup, kita boleh mengurangkan mangsa dan korban yang sungguh menyayat hati dan perasaan. Tetapi di antara sebab utama kita menolak ialah kerana kita menggunakan peruntukan perlembagaan 43(4) dalam kurungan 43(4). Jika Perdana Menteri hilang sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat, melainkan atau kecuali atas permintaan Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong memohon perkenaan untuk bubar Parlimen untuk mengadakan pilihan raya. Itu saja kecualinya. Perdana Menteri hendaklah meletak jawatan. Jadi maknanya dia ada dua pilihan, letak jawatan sekarang atau pergi kepada Agong minta mengusulkan ada pilihan raya, dan di situ Agong harus perkenan kalau ada atau menolak usul pilihan raya. Tapi pandangan umum kerana korban begitu banyak akan menolak. Jadi sekarang ini yang mengaku hilang majoriti itu Perdana Menteri sendiri. Bagaimana bila kata saya hilang majoriti? Maksudnya saya bukan Perdana Menteri lagi. Kemudian usul itu, usul ini, kemudian baru nak kata kita harus bekerjasama, ada bipartisan, nak harapkan dapat 2/3 kalau boleh. Saya tidak fikir suatu hal yang musabah untuk kita beri pertimbangan. Suatu pencerahan yang bagi saya sangat menarik kerana rakyat umumnya tahu. Beberapa minggu lalu kita bincang peruntukan perlembagaan 150(3) dalam kurungan tentang beberapa keputusan termasuk ordinan darurat yang memerlukan perkenan Kebahadulian Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Sekarang kita bicara perkara 43(4). Sebab itu pendidikan mengenai hak asasi rakyat dan perlembagaan itu sangat penting yang kita utamakan. Supaya jangan diserahkan kepada beberapa kononnya orang pakar, dan kadang-kadang pakar-pakar itu kalau ada kepentingan, dia boleh tafsiri sewenang-wenang ikut selera nafsu serakah mereka, apatah lagi kalau dijanji dengan kedudukan atau janji dengan kontrak dan sebagainya. Jadi pendidikan asas ini penting bagi saya. Jadi yang pertama, Perdana Menteri mengaku hilang majoriti, beliau harus meletakkan jawatan. Dan dalam keadaan begini tidak munasabah untuk kita memberi pertimbangan tentang apa-apa usul yang beliau kemukakan, kerana usul itu harus dikemukakan oleh Perdana Menteri yang baru. Yang kedua, yang berkaitan dengan isu ini adalah kemelut politik yang menyentuh soal melanggar prinsip perlembagaan
dan juga menimbulkan ketegangan dengan institusi diraja Kebahaduli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong. Sehingga kan ada kebiadaban, ya, beberapa kenyataan. Satu, pelanggaran, ya, hukum dan tidak memperolehi perkenan yang di-Pertuan Agong, isu ordinan darurat, ya. Keduanya, menteri, timbalan speaker yang boleh membuat kenyataan yang bagi saya sangat biadab dan melanggar tata susila dan undang-undang semangat rukun negara. Ya. Umpamanya mengatakan ini bukan Yang di-Pertuan Agong tak perlu memanggil speaker kerana ini urusan Perdana Menteri. Padahal orang itu juga telah pernah diundang ke istana dan dengar sendiri pandangan tuanku mengenai perbahasan parlimen. Jadi soal ini bagi saya, bagi rakyat, sesuatu yang penting. Kerana apakah kita boleh menjaga sistem raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen yang bertunjangkan kepada prinsip perlembagaan yang jelas, sekiranya asas-asas ini dipertikai dan diporak-perandakan oleh pemimpin semata-mata kerana terpaksa bergayut pada dahan yang rapuh untuk pertahankan kuasa. Saya nak sentuh hal yang agak remeh bagi saya. Kerana di antara pelawaan-pelawaan yang besar, kita dah nak tenggelam ni, barulah kemudian nak bagi pelbagai hal. Ya, ahli parlimen penting. Boleh kita dapat untuk peruntukan. Tapi nyawa orang lagi penting. Kehidupan rakyat yang tak ada pekerjaan, yang susah, yang terpaksa hampir mengemis minta pertolongan, itu juga lebih penting dan wajar kita pertimbangkan. Bukan soal survival ahli-ahli parlimen atau ketua pembangkang yang sekarang diberikan tak pernah saya sebut, tak pernah saya minta, tak pernah saya fikir munasabah untuk dalam keadaan pandemik, ekonomi yang meleset begini, nak dapat 40,000, 50,000 gaji tambahan dengan pegawai dan kemudahan sebagai Menteri Perkanan. Saya tidak langsung berfikir ini wajar dan munasabah. Takkanlah ini boleh dibuai. Saya fikir sangat mengaibkan. Bagi saya satu penghinaan. Ada orang kata, oh tahniah, sekarang macam Menteri Kanan. Saya kata itu penghinaan. Orang nak dapat RM50, RM100 tambahan sebulan, nak cari nafkah untuk anak-anak, isteri, susah. Dan kamu pelawar ketua pembangkang RM40,000 sebulan tambahan dengan segala status dan sebagainya. Salah pilih. Sebab itu kita tegas menolak. Dan malah saya orang Indonesia bilang kaget itu, terkejut sedikit bila ada pelawaan sebegitu. Saya tak tahu, saya tidak mau pertikai motif, niat itu, nawaitu masing-masing, tapi ternyata apa yang nyata dan dizahirkan itu adalah percobaan licik yang tidak sensitif terhadap masalah rakyat, yang memikir untuk survival, sanggup umpamanya membuai ahli parlimen dan parti pembangkang dan ketua pembangkang dengan sogokan-sogokan begini dalam keadaan orang derita. Jadi mudah-mudahan Perdana Menteri Tan Sri Mahidin yang juga sahabat saya itu ikut jalur yang munasabah, iaitu menghormati prinsip dan semangat perlembagaan. Dia ada khidmat dia yang lalu dan sekarang sudah masanya bila hilang dukungan majoriti ahli parlimen, ikutlah prinsip perlembagaan dan letak jawatan jaga kehormat, dan biarlah kita ambil langkah-langkah yang baru, maju untuk meneruskan pentadbiran. Yang penting kita fikir, ada orang masih bimbang. Masalah kita dalam politik ini, dalam pergulutan ini, kerana politik ini banyak dendam kesumat. Maknanya orang ini perintah, kamu jaga, aku akan tekan kamu. Kamu penjagakan aku akan penjaga. Jadi itu dendam kesumat inilah yang patut
dihentikan. Maknanya pentadbiran baru ini harus sedia menyatakan bahawa kita harus bermula babak baru politik yang lebih waras dan politik yang tidak menggalakkan dasar atau tindakan berdasarkan dendam kesumat. Kemudian yang keduanya itu suatu pendirian atau politik yang terlalu diheret dengan kepentingan peribadi. Sebaik siapa yang berkuasa, maka ada nafsu serakah untuk mengumpul kekayaan. Keluarga, anak, menantu, dan ini berterusan. Keadaan ekonomi baik, ekonomi merudum, negara agak lumayan hidupnya ataupun susah, tapi kegelojohan untuk memunggah kekayaan secara haram, rasuah dan juga kepentingan pribadi melalui kontrak-kontrak yang tidak bersama, itu mesti dihentikan. Jadi janganlah politik ini dinilai dari segi berapa upah dan berapa jumlah sokongan untuk menentukan darjat sokongan. Ialah politik baru ini politik yang cukup bermaruah. Maknanya kita kembali kepada prinsip-prinsip asas, keluhuran kelembagaan, negara hukum. Negara hukum ini berbeza dengan hukum rimba. Negara hukum ini diikut peraturan undang-undang. Rimba ini siapa yang berkuasa, kalau singa di hutan, maka dia menjadi jaguh yang boleh menekan semua yang lain, memaksa tunduk kepada mereka. Jadi kita harap semangat silaturahim, memaafkan dan memulakan satu babak baru, dan dengan beristighfar, insafkan kelemahan kita masing-masing dan cuba memperbaiki supaya negara kita dapat diangkat darjat harakat martabatnya. Sebahagiannya menumpukan perhatian tentang menangani masalah COVID, sebagainya untuk mengangkat kedudukan ekonomi rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.